A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, maka sekarang pulanglah kita pula pada menyatakan segala sifat ma'ani yang wajib di atas kita mengetahuikan dia. Wajib oleh mengetahuikan dia kan sifat ma'ani. Wajib mengetahui dengan jalan tafsir. Bahasan sifat kudrat. Apabila kita sudah mengaku dan jum di dalam hati kita akan 6 sifat yang tersebut dahulu itu daripada wujud qidam baqa ilah tu, maka pulanglah kita kepada bicara perkara-perkara yang ada ia pada Tuhan. Ada ia perkara pada Tuhan. Pula setengah daripada perkara itu ialah kudrat, artinya berkuasa, yakni ibarat daripada bahasa Melayu kita dengan ring atau ring. Maka sebab itulah Tuhan kuasa. Ring nama hau tak cerak kata. Maka sebab itulah sebab ada sifat kudrat yang ialah berkuasa, itulah Tuhan kuasa mengadakan dan meniadakan apa-apa mungkin. Dan jika dimustahil pada adat atau aridi sekalipun, jika mustahil pada adat ataupun pada aridi sekalipun, percaman kata ada kudrat padanya Ta'ala itu, yakni dalil kata ada kudrat pada Allah Ta'ala itu ialah kita reti daripada ada beberapa banyak jaksa-jaksanya kudrat, iaitu alam, dengan sebab mustahil pada akal nak ada alam ini dengan sendirinya alam. Maka tentu ada yang mengadakan diakan alam, maka tentu tak boleh mengadakan diakan alam melainkan satu zat, iaitu satu zat tu Tuhan yang ada kudrat padanya pada Tuhan, yakni ada sifat kudrat padanya pada Tuhan. Maka apabila kita kejap kata ada kudrat pada Tuhan, padanya pada Tuhan, maka tentulah tidak ada lemah padanya pada Tuhan. Maka adalah bagi kudrat itu 2 takluk dengan jalil ijmal. Yakni kudrat dengan jalil ijmal itu 2 takluk. Dan 8 takluk dengan jalil tafsil. Maka makna takluk itu ialah menuntutkan sifat akan satu perkara, akan sebagai menuntut yang suku atas adanya ada sifat, atas sukunya ada menuntut ada satu perkara pada zatnya Ta'ala, iaitu tiap-tiap sifat ma'ani itu tentu tak boleh adanya malaikat dengan jalan ada pada zat. Astaghfirullahaladzim. Ada sifat pada zat, iaitu tiap-tiap sifat ma'ani itu tentu tak boleh adanya ada tiap-tiap sifat ma'ani melainkan dengan jalan ada pada zat. Maka menuntut itu tidak dinamakan takluk lagi. Maka apabila menuntut pula sekali lagi yang lain daripada itu, daripada menuntut yang pertama, maka iaitu dinamakan takluk, yakni Allah Ta'ala kuasa ia.
Itu bentuk yang pertama, maka itu tidak dinamakan ta'alluq. Allah Ta'ala kuasa akan mengadakan mungkin. Mengadakan mungkin itu dinamakan ta'alluq kudrat. Penjagaan adalah diisnad dan disandarkan menuntuk kepada sifat itu ialah dengan jalan pinjaman, tuturan jua, kerana yang sebenarnya menuntut zat yang bersepakai ia kerana yang sebenarnya menuntut oleh zat yang bersepakai ia zat dengan sifat-sifat itu. Maka dua ta'alluq itu ialah satunya, yakni ta'alluq dengan jalan itu ijmal bagi kudrat itu ta'alluq suluhi qadim, yakni patut ataupun padan sedia kalau bagi mengada oleh Tuhan dengan kudrat, yakni Tuhan yang bersepakai dengan sifat kudrat akan tiap-tiap mungkin pada masa imkan, yakni pada masa dia Allah Ta'ala itu, dia Tuhan itu buat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sentiasa selama-lama. Maka ini ta'alluq meratai ia ta'alluq akan sekalian mungkin dengan jalan patut dan padan itu. Dan jika mengada ia Allah Ta'ala ataupun Tuhan akan setengah-setengah jua sekalipun, maka ta'alluq ni meliputi juga walaupun Allah Ta'ala mengada tu dengan setengah-setengah. Seperti Allah Ta'ala patut mengadakan putih dan hitam, tapi Allah Ta'ala mengadakan hitam juga, maka patut dipanggil juga ta'alluq hitam putih itu ta'alluq bagi suluhi qadim Allah Ta'ala. Keduanya ta'alluq tanjizi hadis, yakni berlaku atau lulus yang baru, iaitu baru mengada sunguti ataupun meniada akan mungkin. Kemudian daripada sudah ia Tuhan mengadakan dia kan mungkin, yakni tiada tu daripada sudah mengadakan dia. Dan yang 8 ta'alluq dengan jalan tafsil itu bahawa ditambahkan ta'alluq qabdah pula, yakni gegaman begini aturannya. Satu ta'alluq suluhi qadim seperti yang dahulu juga. Keduanya ta'alluq qabdah, tak kala sampai masa imkan, yakni masa mungkin ada makhluk, maka mungkin itu di dalam gegaman, yakni dalam kekuasa Tuhan, dengan makna jika ia Tuhan kehendak mengada, nasjaya mengada ia Tuhan. Dan jika ia dikekalkan di dalam hal ketiadanya, dan jika tidak yakni tidak kehendak, maka dikekalkan, yakni tidak kehendak mengadakan mungkin itulah, maka dikekalkan di dalam hal ketiadanya mungkin, tak ada. Ketiganya ta'alluq tanjizi hadis, yakni baru lulus atau berlaku mengadakan dia mungkin di dalam masa imkan itu, yakni masa kemudian daripada sudah jadi nur Nabi Muhammad. Maka jadilah mungkin itu ada. Keempatnya ta'alluq qabdah, iaitu pada masa imkan ada itu. Maka di dalam gegaman Tuhan pula, dengan makna jika ia Tuhan dia Ta'ala kehendak mengekalkan di dalam hal adanya mungkin, maka dikekalkan akan dia akan mungkin hak telah ada itu di dalam hal itu. Dan jika tidak, jika dia Allah Ta'ala kehendak meniadakan dia akan mungkin, maka dihilangkan dia akan mungkin. Kelimanya ta'alluq tanjizi hadis, iaitu meniadakan mungkin kemudian daripada sudah adanya mungkin, buat tak ada, maka jadilah mungkin itu tiada. Keenam ta'alluq qabdah, iaitu di dalam hal mungkin sudah hilang itu, maka ia mungkin di dalam gegaman Tuhan pula, dengan makna
jika dia Tuhan kehendak menghidupkan dia akan mungkin pula, maka menghidup ia Tuhan akan dia akan mungkin. Dan jika dia ketiadaan kehendak meninggalkan dia akan mungkin di dalam hal hilang itu, maka dikekalkan dia akan mungkin. Begitu, yakni kekal di dalam hal keadaan hilang begitu. Ketujuhnya takluk tanjiz yang hadis, iaitu menghidupkan dia akan mungkin lepas daripada hilang itu, hilang mungkin telah. Kedelapan takluk qabadah pula, iaitu mungkin itu sekiranya mungkin jika Tuhan kehendak menghilangkan mengekalkan dia akan mungkin di dalam hal adanya mungkin itu, maka dikekalkan dia akan mungkin begitu ni hal keadaan adanya itu. Dan jika dia Tuhan kehendak menghilang pula, maka menghilang ia Tuhan akan dia akan mungkin. Ketahuilah kamu bahwasanya takluk qabalah itu ialah dengan kita putus tilik daripada dalil-dalil dan janji-janji, dan juga taksis iradat pada mana-mana sebelah. Wallahu a'lam. Bahasan terjemah Melayu segala sifat ma'ani. Telah kamu tahu bahwasanya segala sifat ma'ani itu ialah terkena kepada perkara-perkara yang ada ia perkara pada Tuhan kita Jalla wa Azza, yang ialah asal bagi takluk-takluk pada segala sifat yang bertakluk. Maka hamba sendiri telah dapat pesaka daripada yang tua-tua bahwasanya pecenderaan yang lima pada kita itu orang tua kita panggil, pendengar dan pelihar dan pecium dan pekecap dan penyetuh. Maka dengan sebab ada pendengar boleh kita mendengar. Demikianlah maka yang lima-lima ini, yakni pencenderaan yang lima, ialah dikatakan setengah daripada sifat ma'ani bagi kita, bukan alat-alat yang seperti kapok karang. Maka apakah pasal sebab ada setengah-setengah alam setengah-setengah alim takut semabul, yakni bukan seperti kapik karang, yakni bukan ikut say. Maka apakah pasal sebab ada setengah-setengah yang alim yang takut semabul dengan Allah pada nak halih terjemah segala sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala dengan taruhkan huruf po itu, serta tak takut ia pada mesmabur dengan takluk-takluk bagi segala sifat itu. Padahal takut semabul itu terlebih besar kerana membawa kepada tafsir ma'ani itu dengan barang yang tidak ada ia barang pada Tuhan, kerana takluk-takluk itu ialah amrun i'tibariyun jua. Serta tidak ada makna bagi perkataan kita mendengar dengan mendengar, seperti juga pada korek dengan korek. Maka adalah cakapan yang semacam ini tidak didengarkan dia, cakapan yang semacam ini. Tok nenek kita hanya yang didengar itu ialah korek dengan pegorek. Maka begitulah terlebih nyatalah kita kiaskan mendengar dengan perdengar. Demikianlah pada hak kita dan hak Tuhan, dan sangat jauhlah nak membawa jadi semabul dengan Allah di sisi yang berakal. Kalau begitu, yakni kalau sudah faham dah, eloklah kalau sudah faham uraian itu tersebut dah, eloklah kita halih akan
panggilan orang tua kita yang mengarang kitab-kitab Melayu dulu itu, supaya mudah menuju hati-hati yang awam kepada perkara yang ada ia perkara pada zatnya Ta'ala pada kali mula-mula, kemudian baru dibicarakan takluk pula. Maka halih yang semacam ini tak membawa kepada salah, hanya kepada terlebih terang jua di sisi yang berilmu dan berakal, serta ada dihalih akan girik. Kemudian daripada panggil tayar, gelek kemudian tayar. Masalan, maka jangan saudaraku faham kata pengarang yang baru-baru itu nak menidurkan pengarang yang dulu-dulu, maka tidak, hanya semata-mata nak mensorehkan kehendak-kehendak dan tujuan-tujuan yang dulu-dulu jua. Sama telah ini ubahan pun diambilkan dia daripada dengun-dengun ibarat mereka itu, yakni orang dulu-dulu daripada ulama, juga iaitu pada dobik-dobik mereka itu, yakni orang-orang tua dulu, akan segala sifat ma'ani dengan kata mereka itu sifat yang wujudiyah, yakni yang bangsa ada yang berdiri ia sifat, yakni yang ada ia pada zatnya Ta'ala. Maka beginilah seperti huraian tersebutlah berlebih kurang tafsir mereka itu, orang tua dulu daripada ulama, pada segala sifat ma'ani. Maka di ibarat-ibarat yang seumpama inilah yang boleh kami segala murid bagi pada Al-Fatani mengkunhungkan dia kan ibarat-ibarat, dan mentasdikkan dia kan ibarat-ibarat dengan meninggi-ninggi dan dengan 100% pada bab halih terjemah ini, dan juga pada serba-serbi takriknya, yakni surahannya, dan jika mencela-cela dan mencerca akan dia, yakni menghina oleh sisi jahil sekalipun, apalah kita peduli kepada si jahil, dan apa pasal, apa sebab boleh kita suka menupan akan jahilnya ikhwan, adalah pelik pada yang ramai-ramai itu tidak mengapa, asalkan betul dan bersetuju dengan yang ramai-ramai itu tidak berharga kalau perkara itu salah. Hendaklah saudara-saudaraku insaf pada serba-serbi, yakni berarti beringat pada serba-serbi. Pendeknya tiada adalah yang tak setuju kepada orang tolong riwayat dan tolong pitas jalan dari beri jadi dekat kepada tujuan itu, malaikat yang sombong-sombong jua, yakni kalau huraian itu supaya terlebih dekat kepada maksud orang dulu, orang alim dulu, yang ialah pusaka bagi kita orang kemudian. Maka ketika tu tidak mengapa, tidak jadi masalah. Malaikat jadi masalah pada orang yang sombong-sombong jua. Berlindunglah kita kepada Tuhan wa iyazbillah daripada penyakit yang seperti penyakit sombong ini. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina wa
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Wallahu a'lam.